Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastarshiduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibni Abdillah wa nasrahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Doa yang saya bacakan tadi ada dua, tuan-tuan. Yang pertama, wirid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Dhimad Al-Azd yang datang untuk menjampi Nabi oleh kerana berita tersebar keluar tanah Arab yang dikatakan namanya Muhammad itu dah terkena gangguan daripada jin, sedangkan berita itu palsu. Dikatakan doa yang kedua yang saya baca tadi merupakan doa yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi doa yang mana Nabi Allah Ibrahim yang kita baca namanya setiap kali semayang kita, yang wajib kita bertahiyat kepada Allah dan kita memuji Nabi di dalam tahiyat kita. Kalau kita tak baca, menyebabkan rosak pada salat kita. Doa itulah, tuan-tuan, yang memagar, melindungi Nabi Allah Ismail sepanjang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim daripada kecil sehinggalah dia berkahwin. Dia besar, tuan-tuan. Dia ditinggalkan oleh ayahnya dan ayahnya memagar anaknya, melindungi anaknya dengan doa yang saya baca yang kedua tadi. Baru ni kita tengok seorang budak, tuan-tuan, kena patuk dengan ular tedung senduk. Kalau orang tanya, ustaz, tedung senduk dengan tedung sela mana paling bahaya venom dia? Sudah tentu tedung senduk, tuan-tuan. Kerana tedung sela dia hanya mematikan sel-sel, tetapi tedung senduk dia membakar isi yang ada, seperti mana ular kapak, tuan-tuan. Seorang budak, anak kecil, tuan-tuan, tak tahu apa, kena patuk dia ular berbisa. Nasiblah mak dia ada ilmu berkaitan dengan pertolongan cemas ni. Ibu dia tenangkan anak dia, ikat kaki anak dia supaya tak bergerak banyak. Sebab itu kalau kita kena patuk, bergerak banyak, lagi cepat kita mati, tuan-tuan. Tapi kalau kita rehat, regangkan otot kita, tenang, nescaya bisa tersebut akan lambat merebak. Dan kita jangan ikat ni, menyebabkan kita akan mati sel kat sini. Kalau kena patuk dia ikat, tuan-tuan, memang bisa tu tak naik ke sini, tapi dia akan makan tangan yang kena tadi, dan tangan tersebut akan cepat rosak daripada anggota yang lain. Itu cerita sikit lah, wakil daripada pertahanan awam Malaysia, tuan-tuan. Frontliner. Ustaz pun kena jadi frontliner, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Allah Ibrahim yang kita dah cerita doa ni, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh banyak ulama. Doa inilah, tuan-tuan, yang Nabi Ibrahim lindung anak dia daripada 3 benda, tuan-tuan. Dulu tak mai kuliah, hari ni ustaz sebut lagi, teringat, tuan-tuan.
Sebab tengok Facebook tu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Dengan nama Allah, aku melindungkan dia ini daripada dengan nama Allah dan kalimah-kalimah yang sempurna. Wa min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan dan binatang berbisa. 2. Dan yang ketiga Nabi kata wa min kulli ainin lamah. Apa dia tuan-tuan? Daripada pandangan mata yang menyakitkan, tuan-tuan. Bukan pandangan kita kepada orang, pandangan orang kepada kita, tuan-tuan. Nah, dan doa ini setelah Nabi Ibrahim pagarkan anak dia. Dalam bahasa orang Melayu tu, pagar tu lindung lah, tuan-tuan. Ni bukan tok bomo ke apa, mambang kepunden marang skaper ke apa, tak, tuan-tuan. Cuma nak habaq kat tuan-tuan, pagar anak-anak kita. Kita kena benteng anak-anak kita. Kita kena selamatkan diri kita. Sebab itulah Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, buat benda ni kerana dia tahu Allah akan lindung anak dia dengan doa yang dia minta pada Allah Azza wa Jalla sepanjang dia tinggalkan anak dia. Kedua, tuan-tuan, doa yang 2 tadi, ketika mana lahirnya Hasan dan Husain, tuan-tuan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi memagarkan Hasan dan Husain dengan doa yang sama dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ismail, tuan-tuan. Bayangkan usia doa ini yang begitu lama, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Ibrahim, zaman Muhammad, dan hari ini 1440 tahun lebih dah. Zaman kita masih lagi kita berpegang pada doa yang sama. Nah, supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan, supaya kita terhindar daripada binatang yang berbisa yang kita tak nampak dengan mata kita. Betul kita boleh hindar, tetapi Nabi telah ajarkan kita, di antara binatang tu juga pun kita kena minta dengan Allah. Kenapa? Kerana pergantungan kita sebagai hamba mestilah kita minta daripada Allah, bukan daripada tangan-tangan manusia, bukan daripada tangan-tangan orang tukang jampi, bukan daripada tangan-tangan tok bomo, yang mana tok bomo tu sendiri pun dia kena minta daripada jin, daripada syaitan, dan sebahagian daripada mereka minta kepada Allah juga, tuan-tuan. Namun kita berpegang dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan anak-anak cucu kita. Sebab tu, tuan-tuan, bila cucu ada, maklum, bila maklum ada cucu, boleh cucu kuek, tuan-tuan, maka doa yang antara yang pertama yang nak kena baca selepas daripada azan ataupun iqamah di telinga cucu kita, doa yang Nabi telah baca pada cucu dia Hasan dan Husain yang saya telah sebut tadi, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan, kita nak kena minta pada Allah? Sebab tempat yang kita duduk ni, kata Quran, mata'ul ghurur, tuan-tuan, hanyalah perhiasan yang menipu, tuan-tuan. Sebab tu dalam istilah muamalat, dia panggil gharar, tuan-tuan, menipu, unsur menipu. Maka kita tak boleh masuk. Hari ni orang sanggup masuk internet, masuk melabur kat sana, melabur kat sini, walaupun dia ada unsur gharar yang menipu, tuan-tuan, tapi orang masuk juga. Tapi bila hilang, tuan-tuan, 1.3 juta duit hak dia kerja 30 tahun sebagai CEO GLC, tapi bila hilang, tuan-tuan, sekelip mata dengan handphone yang dia beli tak sampai 1,000 pun, hilang 1.3 juta. Tuan-tuan, separuh gila dia sehingga kena bawa berubat, tuan-tuan. Itulah penangan apa dia? Penangan hiasan yang menipu, tuan-tuan. Hari-hari kita kena tipu, maklum. Dikatakan umur kita bertambah setiap tahun, kita kena tipu, tuan-tuan. Bila cucu kita bawa, Tok, hari ni kita ada nak bawa pergi makan-makan sikit lah.
Tok pun tak tahu apa tuan-tuan. Umur dia pada dia tak ingat dah. No? Hari-hari yang dia tahu goreng ikan, masak nasi, buat sayur air, picit sambil belacan, tolak masuk laki bini. Hari-hari makan beradak maklum. Pengantin hari ni seumur hidup sekali makan beradak. No? Maklum hari-hari tengok muka laki, laki tengok muka dia, dia tengok muka laki, hari-hari makan beradak. Untung maklum oi. Nah, oh melawan tu tuan-tuan. Kasar ni, main kasar. Nah, tuan-tuan, seronok kita. Bila nak cucu balik mai beli kek sambut. Nah, Allah selamatkan kamu. Tu, Sadik Sigaraga tu kata tak jadi mai. Tapi bila mai tuan-tuan, dia yang arrange majlis tu. Dia yang nyanyi paling kuat tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada orang yang lebih kaya daripada dia. Nah, untuk apa dia hormat Ismet Ulam Raja? Bukan kerana hubungan yang baik, tapi kerana apa? Kerana nak menuntut harta yang ada pada Ismet Ulam Raja tuan-tuan. Kerana kekayaan yang ada pada dia, kita hormat dia, kita sanjung dia, kita muliakan dia. Lebih daripada agama kata, kita telah melakukan syirik yang kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No, hari ni cium tangan sampai tak mau-mau tuan-tuan. Jumpa orang susah, jumpa asnaf, jumpa orang miskin, jumpa budak tahfiz, jumpa nu. Buat tak tahu tuan-tuan, sombong mengepak. Tapi bila jumpa orang kaya tuan-tuan, Datuk. Apa khabar Datuk kita ni? Salam, cium tangan, ambil tangan. Tuan-tuan. Kalah dia cium bini dia masa menikah dulu. Sampai bini dia cubit tuan-tuan. Dia kata, abang, tak pernah pun cium air macam tu. Tapi tangan Datuk tu cium. Mujur tak ada mulut merah tuan-tuan. Kata tidak kecepak tani sebiji tuan-tuan. Kita muliakan orang. Kenapa? Kerana kita terlupa Quran kata, ad-dunya mata'ul ghurur. Perhiasan yang hanya seronok ditengok oleh mata, yang hanya lazat dengan lidah tuan-tuan, yang hanya indah apa yang didengar, yang dirasakan seronok oleh tangan yang kecil inilah tuan-tuan. Tetapi dia boleh merubah seluruh kehidupan dia. Sebab tu kita kena tipu tuan-tuan. Bila anak cucu sambut, ni boleh sikit kena. Anak cucu sambut, seronok happy birthday. Orang kata apa? Kiah, tambahlah umur hang setahun ni dah. Hari ni jadilah 70. Sebenarnya bukan hari tu umur kita bertambah. Hari-hari umur kita bertambah tuan-tuan. Bila umur kita bertambah, hari-hari dia tambah tuan-tuan. Bukan hari kita tiup lilin tu saja bertambah. Dunia menipu kita. Suruh kita rasa macam panjang lagi. Kita rasa bila tahun depan barulah umur aku bertambah. Sebenarnya hari-hari umur kita bertambah. Kita telah ditipu oleh perhiasan ini tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita balik pada Allah, Quran kata, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Tuan-tuan, kamu akan datang semula kepada kami nanti dalam keadaan bersendirian seperti mana pada hari awal yang kamu datang dulu tuan-tuan. Sebab tu seronok macam mana pun maklum, happy macam mana pun, enjoy macam mana pun hidup, kadang-kadang kita tengok orang Pak Long, kawan-kawan kita umur lebih kurang tak ada apa, masjid apa tak main, semayang apa pun tak. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tanya, oi Den, jom pergi masjid. Awak, hampa yang duk pergi masjid ni kaya dah ke? Tuan-tuan, kita tengok dia pun kita tahu dia tak kaya tuan-tuan. Walaupun ramai orang main masjid kaya tuan-tuan, jangan duk buat main. Tapi dia kata, hampa yang duk main masjid ni kaya dah ke? Hari-hari duk pergi tu. Tengok macam aku ni kerja. Akhirnya dia kerja. Dia pun naik gerek, naik bersikal tuan-tuan. Tu yang kata, siang malam.
Tuan-tuan, saya teringat satu kisah Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i, tuan-tuan. Saya dah cerita dulu dah. Kalau kita mengaji hadis, kita akan kenal siapa? Kenal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Tetapi kalau kita mengaji bahasa syair, tuan-tuan, orang Arab panggil syair. Sebab tu zaman Nabi, ni boleh ke cerita nak? Zaman Nabi, tuan-tuan, berbeza. Pasar untuk beli makanan ada, tetapi lebih ramai lagi tempat orang pentas syair daripada tempat pasar tersebut, tuan-tuan. Pasar syair tu lagi ramai pada pasar orang beli barang. Kenapa? Kerana keindahan bahasa yang diciptakan, tuan-tuan. Sebab itulah zaman umat ni tak ada apa, tuan-tuan. Nabi tak ada tongkat hak boleh ketuk laut. Nabi tak ada mukjizat hak boleh berjalan atas air, boleh terbang, boleh hidupkan orang yang mati. Nabi tak ada, tuan-tuan. Kalau mati, matilah dia. Hatta isteri Nabi, Khadijah, tuan-tuan. Khadijah binti Khuwailid, maklum. Nabi itu masa menikah dengan Khadijah, tuan-tuan, Nabi tak pernah menikah dengan orang lain, tuan-tuan. Dan selepas Khadijah wafat, Nabi tak nikah, tuan-tuan. Kenapa? Kenangan mengulik rindu, tuan-tuan. Tiupan angin menyapa hati Nabi, sehingga Nabi duduk termenung di depan Kaabah mengenangkan Khadijah yang meninggalkan dia. Sayang, tuan-tuan. No? Nabi tak boleh nak hidupkan balik Khadijah, walaupun Nabi sayang Khadijah. Sebab itulah, tuan-tuan, kesayangan Nabi pada Khadijah tu membawa 1400 tahun, tuan-tuan. Kita wirid 5 hari sekali. 5 hari sekali pula. 5 kali sehari. Kita duk baca doa yang keluar daripada mulut Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan. Bila Allah suruh Jibril, wahai Jibril, sampaikan salam kepada Khadijah. Khadijah baca doa yang kita duk baca. Dan suami dia tak pernah tinggal doa ni, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tuan-tuan, dalam sahihnya, siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 marat, 7 kali setiap 2 waktu selepas sembahyang, kalau dia mati, Allah haramkan dia daripada neraka, tuan-tuan. Sebab tu imam bila jadi sembahyang maghrib, dia kena ulang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 marat, 7 kali. Sebab tu imam yang duduk di depan, bila dia jadi imam sembahyang subuh, maka dia hendaklah sekali lagi menyebut Allahumma ajirna minan nar 7 marat. Sebab tu kalau kita dah baca tadi 7 kali, kita mati, tuan-tuan, lepas isyak saat lagi, ataupun tengah malam saat lagi buat sesak nafas, mati kita. Kalau kita baca 7 kali kata Nabi, bukan ustaz, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan haramkan kita daripada api neraka. Sampai bila? Sampai pada waktu sebelum subuh saat lagi. Kemudian mai pula waktu subuh, kita baca pula 7 kali. Tengok betapa besarnya anugerah yang Allah Ta'ala telah gantikan kepada Sayyidatina Khadijah akan kematian dia. Adalah anugerah kepada umat. Siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar, imam baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, ataupun tambah lagi wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bis salam. Itu doa Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang telah wafat, kemudian Allah gantikan kepada umat dia sehingga akhir zaman. Anugerah yang terbesar, tuan-tuan. Bukan senang nak masuk syurga, tuan-tuan. Bukan senang nak selamat daripada api neraka, tuan-tuan. Kerana kesilapan yang kecil saja menyebabkan orang tu tak lepas daripada api neraka, tuan-tuan. Hari ni kita mendabik dada, kemas maklum, rasa macam boleh dah ni. Tiba-tiba mati kita. Anak beranak pula tak kirim langsung doa. Kita duduk dalam gelap.
Tuan-tuan, tak ada apa yang boleh selamatkan kita melainkan amalan kita. Hak yang lengah-lengah tuan-tuan duduk ni, rasa jemu ni, tuan-tuan, Nabi iktiraf tak jemu? Ya, Nabi iktiraf. Saya dah habaq dah kat tuan-tuan hari tu. Sebab itulah Abdullah ibni Mas'ud, tuan-tuan. Abdullah ibni Mas'ud, bila didatang kepada dia, dia mengajar Khamis malam Jumaat. Dia mengajar di Madinah setiap dengan anak murid dia setiap Khamis malam Jumaat. Anak murid dia mai kata, kenapa ajak ni Khamis malam Jumaat ni? Boleh lah ajak tiap-tiap malam. Dia kata, aku tak boleh ajak tiap-tiap malam. Kerana Nabi pun bukan tiap-tiap malam dia mengajak. Ada hari yang dia suruh bersama keluarga. Ada hari yang dia suruh pergi bekerja. Sebab tu dalam Islam wajib mandi berapa? Maklum? Kita dalam Islam berapa hari wajib kita mandi, tuan-tuan? Paling kurang lah seminggu sekali wajib kita mandi. Kerana di Madinah dulu, tuan-tuan, sahabat bekerja, berkebun, bertukang, menternak, menanam, tuan-tuan. Mereka tak mandi, tuan-tuan, kerana tak ada air. Dan pada pagi Jumaat tersebut, mereka masuk ke masjid Nabi. Dan bau badan, tuan-tuan, menyebabkan pada masa zaman Nabi, di tanah Arab, di Madinah, sahabat akan mandi. Paling kurang kalau tak ada air sangat, seminggu sekali. Sebab itulah siapa yang mandi semayang Jumaat, mandi sunat jemaat, dia dapat pahala, tuan-tuan. Kerana itu arahan daripada Nabi SAW, tuan-tuan. Baik, balik cerita tadi. Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i, tuan-tuan. Orang susah. Kisah ni di Basrah, tuan-tuan. Di Iraq, Baghdad. Baghdad bukan zaman Ramli tu. Hak tu geng penyamun kuda belang tu. Hak tu lain. Ni Baghdad zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tuan-tuan. Dan pada ketika itu Asma'i ni tu saya nak abang, dengan ilmu, tuan-tuan. Dengan ilmu dia akan mengkayakan manusia, tuan-tuan. Hari ni orang kata kalau nak kaya dengan duit, tuan-tuan. Sebab tu orang sanggup berbunuh, tuan-tuan, kerana duit. Sekejap lagi saya akan cerita. Baik, nak cerita Abdul Malik. Orang kata hang tak ada harga, tuan-tuan. Orang hina dia oleh kerana dia keturunan yang susah. Ni ujian belajar, tuan-tuan. Ni yang duk mai hari-hari, yang duk mai masjid hari-hari, dia anggap macam tak ada apa. Tapi Allah Ta'ala boleh ubah sekelip mata, tuan-tuan, dengan keajaiban yang Allah Ta'ala beri. Tu belum saya cerita lagi Badui yang seumur hidup dia tak tahu Quran tu ada, tuan-tuan. Lagi sakan, tuan-tuan, orang Badui. Sebab tu orang Badui ni, tuan-tuan, dia duduk dalam gunung-gunung. Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, tuan-tuan. Mereka tak tahu Umar tu yang memimpin negara. Cuma mereka tahu apa dia? Tentulah orang yang memimpin negara pada ketika ini adalah daripada kalangan orang yang saleh, tuan-tuan. Di Baghdad juga. Masih di Baghdad, tuan-tuan, pada ketika Umar. Orang kaum As'ad ni tak tahu siapa yang pimpin negara, kerana mereka duduk di atas pergunungan. Tetapi bila serigala tak menerkam lagi kambing mereka dan ternakan mereka, mereka telah katakan yang memimpin negara pada ketika ini adalah rajulun saleh, daripada lelaki saleh, tuan-tuan. Sebab tu sahabat, kalau tuan-tuan belajar hadis, tuan-tuan kenal Bukhari, Muslim dan sebagainya. Pendek cerita. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa, tuan-tuan, siapa yang mengaji Arab kat sini, bahasa, syair, dia tentu, tuan-tuan, akan kenal siapa Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i yang duduk di Basrah, Iraq pada ketika dahulu, tuan-tuan. Bagaimana keadaan dia, tuan-tuan? Ketika mana dia kecil, dia suka pergi belajar. Sebab tu kita kecil-kecil lagi, kita hantar anak-anak kita pergi mengaji, pergi sekolah, pergi tadika. Kerana dia adalah tuntutan ilmu, tuan-tuan.
Kerana kita bila hantar anak pergi mengaji, dalam hati kita, bila anak kita pergi mengaji, tentulah masa depan dia akan cerah, tentulah dia akan dapat keputusan. Sebab tu kita bekerja siang malam. Ni zaman tuan-tuan muda-muda dulu ni. Anak 7 orang. Orang lah anak 2 orang, tuan-tuan, 3 orang. Nu anak dulu, tuan-tuan. Imam Rahmat tak tahu adik-beradik berapa orang, Imam? Selagi sakan, tuan-tuan. Berapa? 11 orang, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kena zaman lah Imam Zaid biru, tuan-tuan. Biru, tuan-tuan. Tak sempat dia nak jadi imam kalau 11 orang. Tapi tuan-tuan, orang dulu kenapalah susah nak makan, tapi dia tetap beri pendidikan pada anak dia. Tak mengaji, tuan-tuan. Orang Kedah kata balok belakang kalau tak mengaji. Kenapa? Kerana dia tahu bila dia hantar anak dia pergi mengaji, tentulah hang akan berjaya nanti. Abdul Malik bin Quraid al-Asma'i, tuan-tuan. Orang susah di Basrah. Rambut pun tak boleh kerat, tuan-tuan. Punya susah. Baju pun susah. Dia rajin pergi mengaji, tuan-tuan. Dia akan bawa kitab banyak-banyak, berulang alik daripada sekolah ke rumah dia. Ya? Ulang alik daripada sekolah, banyak kitab dia. Kenapa? Pagi dia mengaji sejarah, tengah hari mengaji. Macam budak-budak sekolah kita, mengaji syair, mengaji bahasa, mengaji fiqh, mengaji Quran, mengaji hadis, sampailah ke petang, tuan-tuan. Bila dia itu, satu hari, tuan-tuan, ada satu pakcik meniaga, lebih kurang kedai runcit lah, depan tempat dia duduk lalu tu. Pakcik tu panggil dah, "Semai, mai ni." Panggil. Dia kata, "Aku duk tengok hang pi balik ni. Hang pi mana?" Dia kata. Dia kata, "Aku pergi belajar." Dia kata. "Apa yang hang belajar?" Dia kata, "Aku belajar agama, belajar sejarah." "Hang dapat apa daripada hang belajar?" "Dapat ilmu." Dia kata. "Buat apalah hang susah-susah pi mengaji ni? Baik hang niaga macam aku. Tengok, kita ada duit meniaga. Ni buku-buku hang nak ngaji." "Ya," dia kata. "Hang ada banyak lagi tak?" "Banyak," dia kata, "ada." "Boleh tak? Aku ni ada satu bekas," dia kata. "Bekas besar," dia kata. "Aku ambil bekas besar ni, kemudian aku isi air di dalam dia. Dan aku nak hang ambil semua kitab-kitab hang yang ada di rumah ni. Wak mai kat aku rendam dalam baldi ni. Kalau keluar duit daripada baldi tu, hang teruskan mengaji. Tapi kalau tak keluar apa, aku nasihatkan hang tak payahlah duduk mengaji." Tuan-tuan, Asma'i kata, "Aku rasa malu dengan pakcik tu." Tuan-tuan, dia tak bagi semangat langsung. Dia lalu pakcik tu balon dia, tuan-tuan. Dia lalu kena tibai, tuan-tuan. Menyebabkan satu hari, dia akan pergi ke sekolah, ke tempat pengajian. Sebelum pakcik tu buka kedai, dia akan pergi dah. Dan dia akan balik selepas pakcik tu tutup kedai, tuan-tuan. Selama dia tekun duk mengaji, ni anak-anak kita, tuan-tuan. Asma'i ni golongan profesional. Macam tuan-tuan, saya nak bagi semangat budak-budak muda ramai, tuan-tuan. Bila dia dah besar sikit, tuan-tuan, mengaji rajin, apa yang berlaku, tuan-tuan? Syair sedap baca, tuan-tuan. Macam kita kan, orang lama yang syair. Sebab tu cerita lah, lagu lah berbeza dengan lagu dulu, tuan-tuan. Lagu lah fikiran kosong. Lagu lah lagu kira kosong, tuan-tuan. Lagu pelik-pelik. Tapi dulu lagu tengok rima dia, tuan-tuan. Rima dia cantik, tuan-tuan. Lagu dulu, malam bulan kita naik kereta apa sedap dengar, tuan-tuan. Lagu lah mabuk ketum kita, tuan-tuan. Kata bila sikit, tuan. Kepada industri seni ni, lagu tu biarlah memberi makna kepada orang, tuan-tuan. Ni tak ada makna apa, muzik yang lebih, tuan-tuan. Sebab tu budak-budak kita tidak terdidik jantung hati mereka bila mendengar lagu, bila mendengar muzik. Agama tak larang muzik, baik. Bila dia duduk mengaji, tuan-tuan, dia terkenal, tuan-tuan. Bahasa yang dia duduk tulis tu terkenal dia. Bila dia terkenal, pada waktu tu Gabno ni lagu mana, tuan-tuan? Taraf dia menteri besar. Menteri besar. Kalau khalifah, Perdana Menteri, tuan-tuan, jaga 5-6 buah negara.
besar tuan-tuan dulu ni. Dulu Syam, kita panggil Syam tuan-tuan. Palestin, Jordan tuan-tuan. Banyak negara. Tapi satu negara tu punya hebat lah, dia separate. British bila dia serang Mekah, serang tanah Arab, UAE semua tu, serang lah tu, separatekan semua ni tuan-tuan. Arab Saudi dan sebagainya. Baik. Bila dia ni jadi terkenal tuan-tuan, mai wakil daripada gubernur, mai kat dia. Cerita sikit lah, boleh. Mai kat dia, antal Asma'i? Ya, dia kata, aku Asma'i. Hang mau tak, dia kata. Khalifah memerlukan satu guru untuk mengajar anak dia. Hang mau tak kalau kami lantik hang jadi guru kepada anak khalifah? Khalifah duduk di mana? Di Baghdad, kota Baghdad. Tuan-tuan, Piramli kata. Kota Baghdad. Abdul Malik Al-Asma'i duduk di Basrah pada ketika itu. Kalau hang mau, dia kata, kami hantar hang pergi Baghdad, tapi aku minta hang pergi gunting rambut ni, berserabut tengok ni tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Dia bagi baju, dia bagi apa? Pada ketika itu gubernur dia Muhammad Ibn Al-Hashimi tuan-tuan. Sedap nama. Dia pun pergi ke Baghdad tuan-tuan. Pergi ke Baghdad. Yang mana khalifah pada ketika itu Abu Ja'far Al-Mansur. Saya Asma'i ni tuan-tuan, panjang cerita dia. Tu belum lagi cerita yang Badui tadi tu. Dia baca, dia kata, betul ke ada Quran? Ya, dia kata. Hang tak tahu? Tak tahu tuan-tuan. Quran ada. Dia baca satu ayat tuan-tuan. Badui tadi terjun unta dia, ambil pisau, sembelih unta dia tuan-tuan. Dia sedekah. Allahu Akbar. Tengok, kita baca Quran tuan-tuan, 30 tahun tak bagi kesan apa. Tapi Arab Badui ni, walaupun dia Badui, tapi bila disebut kat dia, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun tuan-tuan, dalam surah Az-Zariyat, dia kata dan daripada Allah dan daripada langitlah seperti mana rezeki yang kami telah tetapkan kepada kamu tuan-tuan. Dia dengar tu, rezeki nak mai daripada langit. Dia turun unta yang dia duk naik tu, dia sembelih unta dah. Dia panggil Asma'i, tolong aku. Terkejut Asma'i. Asma'i kata, aku yang baca Quran 30 tahun, aku hafal Quran, tak sama macam dia kali pertama dengar orang baca Quran. Allahu Akbar. Dan dia duk ulang ayat tu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, sampai dia berjalan meninggalkan Asma'i tuan-tuan. Dahsyat. Tuan-tuan, dahsyat. Mula-mula dia jumpa Asma'i, dia tanya, daripada mana hang? Dia kata min maudhi'il daripada tempat yasma'u fi kalamur rahman. Aku ni daripada tempat yang mana dibacakan kalam ar-Rahman, yakni kalam Allah baca Quran. Dia kata Allah berkata-kata ke? Allah ni ada kalam dia ke? Ya, dia kata Quran. Takkan hang tak tahu? Aku tak tahu, dia kata. Cuba hang baca sikit, aku nak dengar. Tu yang Asma'i baca surah Az-Zariyat tu. Bila sampai dekat ayat tu, dia dengar, dan daripada langitlah rezeki kamu akan kami tentukan. Dia turun unta dia, ambil pisau, dia sembelih tuan-tuan. Kenapa? Dia yakin rezeki daripada langit yang dia tunggu Allah Ta'ala beri pada dia. Kemudian lepas tu, takdir Allah, dia jumpa pula masa Asma'i tengah buat haji di Mekah tuan-tuan, dengan Harun Ar-Rashid. Tuan-tuan kenal lah Harun Ar-Rashid ni. Bukan Harun duk simpang belakang ni. Harun tu. Jumpa tu, dia panggil Asma'i. Aku kenal hang, dia kata. Hang Badui tu. Kurus dah dia tuan-tuan. Dia tanya macam mana hang ni? Aku macam ni lah, aku buat haji tuan-tuan. Dia kata, ada tak lagi, dia kata, kalam Rahman. Baca, aku nak dengar tuan-tuan. Asma'i pun baca lagi. Bila sampai satu ayat, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Dia tanya, siapa yang buat Tuhan bagi dia marah sampai dia bersumpah? Quran kan kadang-kadang dia kata wallahi, kadang-kadang lah. Dia marah tuan-tuan. Dia kata, siapa yang buat Tuhan yang marah ni sampai dia bersumpah? Dia kata, dia tak faham Quran tuan-tuan. Dia tak faham Quran.
Sebab tu Quran hujung-hujung dia sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, innahu huwas samiul basir. Al-Quran kata lagu tu. Tapi dia faham Allah tu marah dia kata sampai Allah bersumpah dan dia ulang ayat tu. Tuan-tuan, dia berjalan, dia rebah dan dia meninggal di dalam Masjidil Haram, tuan-tuan. Allahu akbar, hebat, tuan-tuan. Kita dengar Quran 30 tahun, tuan-tuan, tak rasa apa pun. Tapi dia pertama kali dengar Quran, dia berani, tuan-tuan, turun unta, sembelih unta dia, Asma'i, duduk kat situ, termenung, tuan-tuan. Balik pada cerita Asma'i tadi. Bila dia pergi ke Baghdad, panjanglah, tuan-tuan. Dia perkenal khalifah, tuan-tuan. Khalifah ni, Abu Ja'far Al-Mansur ni, boleh lagi nak? Abu Ja'far Al-Mansur ni, tuan-tuan, dia dengar syair, kali pertama, dia boleh hafal, tuan-tuan. Syair ni, Arab ni, bukan macam kita, tuan-tuan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Netang apa dah lagi lepas tu? Budi apa nama? Budi yang baik, lagu tu lah. Apa? Biar hayat dikandung badan, budi yang baik terkenang juga. Kita pendek 4 baris ya. Syair Arab, tuan-tuan, kadang-kadang sampai 1000 paragraf, 1000 perenggan punya panjang. Tapi cekap, tuan-tuan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dia boleh hafal sekali ya dia dengar. Dan dia kata, mana-mana penyair yang boleh syair, yang tak tiru siapa-siapa, yang aku tak dengar lagi, kata Abu Ja'far Mansur, aku akan timbang getah yang dia tulis syair tu dengan emas, tuan-tuan. Oh, kaya Islam pada waktu tu, tuan-tuan. Orang pun pakat mai lah masuk penyair-penyair ni. Semuanya, tuan-tuan, khalifah boleh baca. Dengar sekali. Pasal apa? Dia kelebihan Abu Ja'far ni, dengar sekali ya, boleh hafal dah, tuan-tuan. Walaupun panjang. Dia punya tukang gaji dia yang lelaki, dengar 2 kali, boleh hafal, tuan-tuan. Dan bila Ja'far, dia dengar, tuan-tuan, sekali. Yang tukang gaji perempuan 3 kali dengar, boleh hafal, tuan-tuan. Dia lagu mana? Dia kata, kalau hang tak percaya, hang tanya tukang, tukang gaji aku yang laki ni. Pasal apa? Dia 2 kali dengar, dia boleh hafal. Akhirnya, siapa pun tak dapat mah, tuan-tuan. Siapa pun tak dapat mah. Oleh kerana apa? Khalifah tu bila dia dengar sekali, dia hafal dan dia baca balik. Mereka terkejut ya. Ui, khalifah boleh baca. Aku tahu dah syair yang hang buat tu. Pening orang, tuan-tuan. Padahal dia barulah tulis sebelum masuk istana tadi. Tapi khalifah boleh baca balik, boleh ulang. Kenapa? Kelebihan khalifah. Hang tak percaya? Hang tanya pula tukang gaji buat laki ni. Dia tukang gaji, orang gaji dia boleh baca. Hang tak percaya lagi? Tanya tukang gaji aku, orang gaji hak perempuan tadi. Orang perempuan tadi boleh baca. Kenapa? Dia kena 3 kali dengar, dia boleh hafal. Akhirnya tak ada siapa, tuan-tuan, dapat emas. Nanya geng-geng penyair pada ketika itu. Akhirnya Asma'i, tuan-tuan, dia kesian. Dia tengok khalifah duk penanya tukang-tukang syair ni. Hampir gila kami, dia kata. Kami tulis macam mana pun, rahsia pun, khalifah tetap boleh baca balik. Menyebabkan dia pun tak dapat emas, tuan-tuan. Padahal khalifah tu, kelebihan dia menghafal dan dia suka pada syair. Baik, tuan-tuan. Bila dah jadi macam tu, Asma'i pun dia masuk ke ni, dia kata, aku nak syair, dia kata. Aku nak syair. Tapi syarat dia, hang kena bagi emas macam mana hang janji. Khalifah kata baik, syair. Asma'i pun, tuan-tuan, dia sebut syair dia, kita pun mengaji tak boleh, tuan-tuan. Hak cakap Arab pun tak boleh faham. Dia kata sautu safiril bunbun. Khalifah pening lah, tuan-tuan. Menatang apa ni, dia kata. Aku tak pernah dengar. Kemudian dia baca lagi, terdiam khalifah, tuan-tuan. Dikatakan berubah muka khalifah dan orang gaji dia. 2-3 orang ni. Pasal apa? Tak pernah dengar, tuan-tuan. Syair yang dia buat ni, khalifah tak boleh baca, tuan-tuan. Bila dah habis dia bersyair, khalifah cuba nak baca, tak boleh, tuan-tuan. Kerana bahasa yang dibuat oleh Asma'i tu mengatasi bahasa-bahasa penyair yang lain. Punya hebat, tuan-tuan. Ilmu. Allah Ta'ala beri rezeki, tuan-tuan. Akhirnya
Khalifah terpaksa lah juga. Dia kata, beginilah Ismail, oleh kerana aku tak pernah dengar lagi syair tadi, bukan tak pernah dengar, tak boleh hafal. tak pernah dengar lagi syair yang kau baca tadi. Aku akan beri pada engkau harta, dia kata. Minta kat aku helaian kertas yang kau tulis syair tersebut, dia kata. Ismail kita minta maaf Khalifah. Abu Ja'far al-Mansur, tuan-tuan. Minta maaf Khalifah. Syair-syair yang aku buat ni, aku tak tulis di kertas. Khalifah minta kertas tu nak timbang, tuan-tuan, dengan harga emas. Bila timbang berat 2 gram lah dia dapat emas. Tapi Ismail cerdik, tuan-tuan. Tengok ilmu Allah Ta'ala bagi. Dia kata, minta maaf Khalifah, syair-syair aku ni, aku tak tulis di kertas, tapi aku tulis di tiang, dia kata. Tiang tu ada di luar. Kalau nak timbang, boleh tolong mereka angkat, tuan-tuan. Khalifah, tuan-tuan. Tergamak engkau Ismail, Khalifah kata. Tergamak engkau nak suruh aku timbang dengan tiang yang mana harta-harta ni melibatkan harta negara, dia kata. Ni SPRM confirm masuk, tuan-tuan. Ke dalam Khalifah. Tuan-tuan, dia kata tergamak engkau. Kau nak suruh aku timbang dengan tiang-tiang ni menyebabkan harta negara, melibatkan harta negara, tuan-tuan. Lepas tu Ismail kata, wahai Khalifah, aku tahu kelebihan hang untuk hafaz semua syair-syair yang dibacakan oleh para penyair. Jadi aku minta jangan lagi perkenakan para penyair yang ada. Khalifah pun insaf, tuan-tuan. Khalifah insaf, tuan-tuan. Tu hebat Ismail. Balik pada cerita kita. Baik. Tuan-tuan, bila dia pergi ke Baghdad, dia pun ajarlah anak-anak Khalifah 10 tahun, tuan-tuan. Sampai satu hari Khalifah kata kat dia, wahai Ismail, aku tak perlukan lagi guru kerana anak-anak aku pun telah besar, dia kata. Jadi aku beri kepada engkau 2 pilihan. Pertama, engkau duduklah di Baghdad ni. Yang kedua, kau boleh balik ke Basrah. Tuan-tuan, Ismail ni punya cerdik dia, tuan-tuan. Bila dia duduk di Baghdad, orang memuliakan, tuan-tuan. Memuliakan para ilmuwan ni. Mereka beri harta banyak pada dia. Walaupun 10 tahun dia tak pernah balik kampung, tetapi duit-duit yang orang bagi kat dia, harta-harta tu, dia beli semua kebun-kebun dia di kampung. Dan dia bina istana yang besar di kampung dia. Supaya dia pencen ni. Ni orang pencen ni, tuan-tuan. Orang pencen ni baru lagi ya, tuan-tuan, buat benda ni. Ismail berapa ratus tahun dah yang lepas buat, tuan-tuan. Dia tak pernah balik kampung, tapi dia bina, tuan-tuan, siap-siap empire dia di kampung. Istana besar, kebun yang banyak, tuan-tuan. Estate, tuan-tuan, stable kuda lumba, semuanya terletak pada kekanda Abdul Wahab, tuan-tuan. Ini demokrasi, kepimpinan, demokrasi terpimpin. Itu yang kena terpimpin kepala otak engkau tu. Kekanda sedekahkan aja kepada adinda. Itu teruk, tuan-tuan. Baik. Bila dia nak balik, tuan-tuan, Khalifah kata, dia kata, aku nak balik dia kata. Aku nak balik Basrah. Tuan-tuan. Aku nak balik dia kata. Ismail, ni sikit je, tuan. Nak berhenti 2 minit lagi nah. Boleh nah? Memang betul ni, janji betul ni, 2 minit. Okey. Tuan-tuan, bila dia balik, tuan-tuan, bila dia nak balik, Khalifah kata, minta apa-apa aku boleh bagi kat hang. Dia kata, tak ada lah, aku pun dah ada duit, dah ada harta apa semua banyak lah. Tak, minta lah apa-apa aku boleh bagi. Minta lah. Last sebagai akhir di antara kita ni. Pasal dia tak mau duduk di Baghdad. Akhirnya, tuan-tuan, dia kata, boleh tak Khalifah? Tu. Iklan je. TV1. Iklan sat lah. TV3 lama, tuan-tuan. Lama. Okey, baik. Kembali semula. Okey. Tuan-tuan, bila dia nak balik, Khalifah kata, minta apa-apa. Dia kata, boleh tak? Tu Ismail ni orang profesional, orang bahasa, tuan-tuan. Baik. Dia kata, boleh tak wahai Khalifah? Hang tulis satu surat
kepada gubernur. Tuan-tuan nampak cerdik tu, jangan nak buat main. Dulu hampa pelingkup, penanya, hampa hina aku. Hari ni aku akan balik sebagai orang yang hebat. Nampak? Dengan ilmu. Baik. Dia kata, boleh tak Khalifah tulis satu surat kepada gubernur, bila hari yang aku nak balik nanti, menteri, gubernur, timbalan menteri, exco, adun, JKK, tuan-tuan, Tok Zidang, semua ni berhimpun sambut aku balik. Hari yang aku balik tu, satu, dan yang kedua, aku akan berjumpa dengan semua rakyat. Ni kalau bertanding, tuan-tuan, confirm menang ni. Aku nak berjumpa dengan semua rakyat dalam masa 3 hari. Aku akan cuba penuhi hajat-hajat mereka. Duit banyak, kaya dia. Dan dia pun balik, tuan-tuan. Bila dia balik, tuan-tuan, geng-geng pengampu 25% ni ramai lah, tuan-tuan. Tuan penasihat Kasim Fatalan, tuan-tuan, ramai pakai jumpa dia. Orang panggil apa? Ya sahib al-khalifah, wahai sahabat khalifah. Ya mukarram, wahai tuan yang mulia, tuan-tuan. Geng-geng Arab, tuan-tuan, bab-bab 25% ni pandai, tuan-tuan. Macam kita duk pergi Mekah nak haji, dia cubit sikit janggut kita. Macam Imam Zaid tu, dia uli sikit janggut tu, terlokok, tuan-tuan. 500 rial pun 500 rial. Arab pandai, tuan-tuan. Bahasa dia haji, murrah, rasa dulu, rasa. Dia lepas tu dia pelokok, tuan-tuan. Tuan-tuan, baik. Bila dia balik, orang pakak puji dia, tuan-tuan. Puji dia, mai jumpa dia, orang panggil macam-macam. Wahai tuan yang mulia, wahai ni Intan Payung, tuan-tuan, panggil macam-macam. Tapi hari lah tu, hari ketiga tu, mai satu orang tua, tuan-tuan. Dia panggil apa? Oi, Asma'i, tuan-tuan, panggil macam tu lah. Dia panggil, oi, Asma'i. Asma'i terkejut, tuan-tuan. Dan dia tengok pakcik ni. Dia kata, aku kenal kau, pakcik. Ya, dia kata, aku kenal. Akulah yang menega kedai dulu ni, dia kata. Yang menega kedai runcit tadi tu. Akulah yang menega tu. Dia kata, aku kenal hang. Bukankah engkau yang menega dulu? Dia kata, aku. Tapi Ismail dia kata, akulah susah, dia kata. Menega aku pun habis dah. Boleh tak hang bagi apa-apa kerja kat aku? Ismail bagi kat dia satu kebun, dia jaga, tuan. Dia ambil kebun satu, dia jaga. Tapi dia kata, pakcik, boleh tak? Hang ingat tak lagi, dia kata. Apa dia? Hang ingat tak lagi dulu hang pernah kata kat aku? Dia kata, dia bubuh balik, tuan-tuan. Bagi juga, tapi kena tinju sikit. Ismail kata kat dia, pakcik, dulu hang ingat tak? Hang pernah kata kat aku, yang mana kalau hang mengaji ilmu ni dapat apa, dia kata. Hang ingat tak dulu hang nak ambil satu bekas, nak suruh aku bubuh rendam buku-buku aku tu. Tapi dia kata, aku dah buat dah, dia kata. Hang suruh aku rendam buku tu dalam air, dalam baldi. Tapi pakcik, dia kata, aku dah ambil dah, aku buat, dia kata. Tapi aku ambil semua buku-buku aku ni, aku rendam dalam dada aku. Hang tengok hari ni, aku dah kaya, dia kata. Pakcik tu terkena, tuan-tuan, dengan dia. Demikianlah ilmu mengkayakan manusia, tuan-tuan. Ilmu memberi jaminan kepada hidup manusia. Walaupun dulu dia serabai, tuan-tuan, susah, tapi akhirnya dengan ilmu, dengan agama, tuan-tuan, meletakkan kemuliaan yang tinggi kepada manusia, hatta di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi duk tekan kat kita ilmu, tuan-tuan. Dan di antara darajat manusia. Sebab tu iblis, tuan-tuan, syaitan, dia takut dengan seorang orang yang berilmu daripada 1000 orang yang abid, tuan-tuan. Alim, abid. Alim ni bukan pakai serban besar duduk Allah. Tak. Tu bukan orang alim. Tu orang Melayu kata orang alim. Tapi orang alim ni macam tuan-tuan lah. Orang yang berilmu, menuntut ilmu. Orang kata lagu ni, kita kata tak boleh. Agama kata tak boleh. Boleh. Tak boleh. Agama kata tak boleh. Itu orang yang berilmu. Syaitan lebih takut yang tu satu daripada 1000 orang yang ibadat kuat tapi tak ada
ilmu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nah, sebab tu bangkit pagi-pagi, tuan-tuan. Doa yang saya dah habang kat tuan-tuan tu. Pagi-pagi Nabi suruh dah. Minta ilmu pada Allah. Minta ilmu yang bermanfaat daripada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, tuan-tuan. Nah, yang disahihkan oleh An-Nasai dan Ahmad dalam musnad mereka. Nah, Nabi kata apa? Ummu Salamah kata, lepas subuh aku dengar Nabi kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala, tuan-tuan. Dan tambah lagi satu doa yang kita salah, tuan-tuan. Kita duk baca bulan puasa, hari-hari biasa kita tak baca. Sedangkan doa ni lah yang Nabi suruh kita baca tiap-tiap hari, tuan-tuan. Allahumma innaka afuun karim, Tuhan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, tuan-tuan. Ataupun fa'fu anna. Inilah doa, tuan-tuan, yang Nabi baca hari-hari. Dan Nabi tambah doa ini di dalam semayang tarawih dan semayang malam Nabi SAW. Nah, Allahumma inni as'aluka, apa nama, macam mana doa tu? Lupa pula dah, tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang kedua tu. Kalau tuan-tuan tambah yang pertama tu, lagi bagus. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Cantik, tuan-tuan. Sangat cantik. Tu lepas-lepas subuh tu maklum. Nah, doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Yang ni Nabi suruh, tuan-tuan. Bini Nabi sendiri dengar Ummu Salamah pagi-pagi buta tu, Nabi dah baca dah, tuan-tuan, lepas subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Kemudian sambung pula, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, tuan-tuan. Wahai Tuhan yang maha, yang suka akan kemaafan dan mulia, karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkanlah diriku kerana engkau menyukai kemaafan, tuan-tuan. Nah, itu doa baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, beri kami faham agamamu, ya Allah. Sungguh-sungguh kami minta pada Engkau, ya Allah, jernihkanlah jantung hati kami dengan agamamu seperti mana jernihnya telaga Al-Kautsar yang Kau beri pada Rasulmu. Ya Allah, wa'allimna ta'wil. Dan ya Allah, fahamkan kami Al-Quran, ya Allah, yang kami baca padanya. Kerana Al-Quran akan datang dalam kegelapan kubur nanti, akan menjadi benteng di antara mungkar dan nakir, ya Allah. Allahumma ya Rahman, Tuhan yang beri kami segala-galanya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang baik-baik belaka, ya Allah. Kau jaminkanlah kehidupan kami, ya Allah. Kami tak mau jaminan daripada manusia, cukuplah jaminan daripada Tuhan Rabbul Jalil yang menciptakan kami. Engkaulah wali kami, Engkaulah empunya penghulu kepada jantung hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampun dosa kami, suami, isteri kami. Ampun juga dosa anak-anak kami, jiran kami, anak qaryah kami, dan orang yang bertanggungjawab ke atas kami. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Walhamdulillah rabbil alamin.